kulakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat semua penonton channel Cikgu Wan. Hai semua, apa khabar anak-anak didik Cikgu Wan? Dan tak lupa juga kepada semua yang menonton channel Cikgu Wan. Cikgu Wan doakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Dan semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini Cikgu Wan nak ajar topik daripada subjek Pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 di bawah tajuk hindari dosa besar. Baik, sebelum Cikgu Wan teruskan untuk perbincangan topik ini, apa kata kita kenali atau fahami dahulu apakah pengertian dosa. Dosa ni adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan suruhannya. Dan orang yang melakukan dosa ni dipanggil asi. Kemudian dosa ni pula kita pecah kepada dua, satu dosa besar dan satu lagi dosa kecil. Apakah maksud dosa besar yang ingin kita bicarakan pada topik pelajaran kita hari ini? Maksud dosa besar ialah kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat. Manakala dosa kecil ialah kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat. Dan dosa kecil insya-Allah akan terhapus dengan kita melakukan ibadah wajib, kita banyak melakukan ibadah sunat, beristighfar, berwuduk, bersalaman dan semualah perkara-perkara yang menjadi amalan sunat. InsyaAllah jika kita buat, kita mohon ampun lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kecil kita akan dihapuskan. Tapi perlu ingat, sekiranya kita berterusan melakukan dosa kecil, dia akan menjadi penyebab adanya dosa besar dalam diri kita. Sebab itulah kita kena sentiasa beristighfar, bermuhasabah diri. Baiklah, sekarang kita terus kepada matan hadis yang akan kita bicarakan pada kali ini. Dengarkan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. Baiklah, kita akan pergi satu persatu untuk setiap matan hadis tu untuk kita mengetahui apakah maksudnya. Dan hadis ni adalah daripada
Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ijtanibus sab'al mubiqat, maksudnya jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala asyirku billah was-sihru. Jawab Rasulullah, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Wa aklu riba wa aklu malil yatim, dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang suci dan terpelihara dari maksiat. Sekarang kita akan pergi satu persatu. Apakah dia 7 dosa besar yang dimaksudkan itu secara lebih jelas? Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan beriman berzina atau dikenali sebagai qazaf. Seterusnya, kita nak tahu setiap daripada 7 dosa besar ni secara terperinci. Mula-mula kita pergi kepada yang pertama, iaitu syirik. Syirik ini ialah dosa besar, dosa syirik akbar. Dosa syirik akbar atau dosa syirik yang besar ini, Allah berfirman, Allah beritahu tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dan belum bertaubat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Maksud syirik: menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Dan syirik ini terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Apakah maksud syirik jali? Syirik jali ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Af'alnya adalah perbuatannya, perbuatan Allah secara terang-terangan. Okey, apakah contoh? Contohnya seperti menyembah berhala. Okey, orang yang menyekutukan Allah ni menyamakan berhala dengan kuasa Allah. Okey, saya logiknya berhala tak bergerak kan? So macam mana berhala lebih berhala ni sama dengan kekuasaannya sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sebab apa? Nabi Isa dipanggil sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani. Sebab Nabi Isa lahir tanpa bapa. Mana mungkin kan? Sesuatu yang luar biasa kan? Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapa kan? Tapi itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Nasrani panggil Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Seterusnya, meyakini alam dikuasai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang selain daripada Allah SWT yang diyakini oleh mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesannya? Sudah pasti kesannya adalah merosakkan akidah. Siapa yang melakukan syirik, mereka bukan orang Islam. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, syirik khafi. Maksud syirik khafi ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah, tapi untuk diri sendiri.
Okay, contoh yang diberi riak. Melakukan sesuatu kerana mengharapkan pujian. So kita buat suatu kerja, kita berharapkan orang puji kita. Okay, kita buat satu, kita beritahu orang. Kita buat ini, kita beritahu orang. Kita buat itu, beritahu orang. Okay? Jadi kita beritahu orang tu apa tujuan dia. Okay? Jadi kalau kita mengharapkan pujian, maka jadilah ia riak. Ujub, merasa hebat dengan amalan sendiri. Aku ni bagus lah malam tiap-tiap malam bangun tahajud pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dah bangun 3-4 pagi dah bangun. Lepas tu aku solat tahajud, aku solat sunat taubat, aku solat sunat hajat, aku ngaji Quran, aku berzikir, aku bertasbih, aku bertahmid dan sebagainya. Dia tu apa? Tak nampak pun pergi solat duha. Contoh. Okay, janganlah kita melihat orang tersebut tidak melakukan apa yang kita lakukan, kita sudah bongkak, kita sudah rasa kita lebih hebat daripada diri mereka. Dan yang ketiga adalah takabur. Ni anak beranak dia lah. Sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. So na'udzubillah, kita elakkan. Dan Syekh Khafi ni dia tidak termasuk sampai kesan dia boleh merosakkan akidah, tapi dia hanya lebih merosakkan pahala amalan. Contohnya kalau kita nak bersihkan dosa kecil ni daripada terus melekat dalam diri kita, maka kita perlu sentiasa melakukan amal ibadah yang wajib dan amalan sunat. Kita banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah, berwuduk, bersalaman dan buat segala apa sahaja amalan sunat. Mudah-mudahan dosa kecil yang kita lakukan, sama ada sengaja atau tidak, akan dihapuskan. Umpamanya seperti hati kita ni seperti kain yang putih, kan? Kalau kita titiskan atas kain yang putih itu atau hamparan yang putih itu dengan satu titik hitam, maka kita akan nampak tak titik hitam tu nampak, kan? Jadi titik hitam ni lah nak kita bersihkan. Okey, tapi kalau kita tak bersihkan, masih ada lagi titik hitam tu, kemudian kita tambah lagi titik hitam yang lain, tambah, lama-lama hamparan yang putih itu akan bertukar menjadi warna hitam sepenuhnya. Maka itulah yang akan akhirnya nanti bila kita berterusan melakukan dosa kecil, ia akan menjadi dosa besar. Dan saya nak ingatkan jugalah, kalau kita ni meyakini sesuatu perkara, contohnya nasi yang mengenyangkan kita, contohlah, kan, ataupun ubat ni lah yang menyembuhkan kita, kita lupa nak kaitkan urusan tersebut ataupun kesembuhan kita, kekenyangan kita makan tu adalah dengan sebab izin Allah. Okey, apa yang kita makan, kita kenyang, Allah yang izinkan. Kalau kita tidak kaitkan, maka jatuh kepada syirik khafi. So berhati-hati, bukan sekadar riya, ujub, takabur, tapi apa yang kita rasa, kita percaya memang tak sampai pada syirik jali, tapi kita yakin ubat ni kalau tak makan sakit. Jadi kita kena sedar segalanya adalah dengan izin Allah. Apa buktinya? Buktinya bagaimana Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang cukup marak. So pada adatnya api itu panas, tapi api itu boleh membakar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa. Sebab buktinya kalau Allah tak izin, Raja Namrud, Raja Namrud
telah perintahkan supaya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Bila api itu dah padam, apa terjadi pada Nabi Ibrahim? Masih lagi sihat walafiat, kan? Kenapa? Allah perintahkan kepada api tersebut supaya apa? Sejuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ayat ini memerintahkan kepada api, Allah memerintahkan kepada api supaya jadi sejuk. Jadi tak terbakarlah Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kita kena ingatkan diri kita, sesuatu yang berlaku itu adalah dengan izin Allah. Kita makan ubat, baik sakit, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sampai percaya bermati-matian, kalau tak makan ubat ni kau tak sembuh. Jangan sekali-kali, ya. Alamak, tak dapat habiskanlah topik ni kali ni. Jangan lupa nantikan sambungan topik Hindari Dosa Besar bahagian kedua. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Wan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang, ya.